Nama saya Cynthia Laura Dayang. Saya akan memberitakan tentang pengenalan Kampung Serikin dan masyarakat Bidayuh. Kampung Serikin ini terletak kira-kira 52 km dari Bandaraya Kuching dan berada di daerah bawah Sarawak. Kampung ini juga merupakan kawasan sepadan antara Malaysia dan Kalimantan Barat Indonesia yang terkenal sebagai kawasan perdagangan sepadan yang aktif. Majoriti penduduk Kampung Serikin ini terdiri daripada kaum Bidayuh, khususnya sub-etnik Bijagoi. Masyarakat Bijagoi berasal dari Gunung Beratak dan kemudiannya berpindah ke Gunung Jagoy pada abad ke-19. Mereka mempunyai sejarah migrasi, adat lesam dan identiti budaya yang masih kuat hingga ke hari ini. Dari segi ekonomi pula, Kampung Serikin ini terkenal dengan pasar Serikin yang ikonik. Pasar ini menjual pelbagai barangan tempatan dan barangan import dari Indonesia. Selain itu, penduduk tempatan turut menjalankan aktiviti ekonomi seperti penghasilan dan penjualan kraft tangan tradisional seperti kostum tradisi, aksesori manik, bakul anyaman serta makanan tradisi. Aktiviti perdagangan rota sepadan ini menjadi sumber pendapatan utama dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi komuniti Bidayuh di Kampung Serikin. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian tajuk kami iaitu perkembangan struktur ekonomi dan sosial kaum Bidayuh di Kampung Serikin Bau. Kajian ini meneliti permasalahan ekonomi, sosial dan pembangunan di Kampung Serikin di mana pendapatan peniaga tempatan tidak stabil akibat persaingan tinggi dengan pedagang luar, perubahan sosial semakin ketara kesan interaksi daripada luar, penglibatan generasi muda dalam budaya Bidayuh semakin berkurang, serta kekurangan kemudahan asas dan promosi budaya yang menjejaskan potensi pembangunan pelancongan dan ekonomi tempatan. Seterusnya adalah objektif kajian kami. Objektif kajian kami ini bertujuan untuk menilai perkembangan struktur ekonomi komuniti Bidayuh di Kampung Serikin, mengkaji perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat setempat, serta meneliti hubungan antara kreativiti budaya seperti kraf, adat dan seni dengan pelancongan serta ekonomi tempatan. Kepentingan kajian kami pula adalah untuk memahami perubahan kehidupan komuniti Bidayuh di Kampung Serikin akibat daripada pembangunan ekonomi dan sosial, menilai kesan pelancongan serta perdagangan sepadan terhadap peluang pekerjaan, memahami usaha komuniti mengekalkan identiti budaya melalui kraf dan adat, serta membantu perancangan pembangunan komuniti dan pemeliharaan warisan budaya secara manfaat. Berikut adalah kajian literatur. Berdasarkan kajian literatur, ekonomi Serikin banyak bergantung kepada kraf, pasar sepadan dan perdagangan. Struktur sosial komuniti turut berubah akibat daripada pelancongan, interaksi luar dan peranan generasi muda. Pembinaan ilmu kraf dan adat membantu komuniti menyesuaikan ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Penduduk juga menjana pendapatan melalui perniagaan kecil dan perdagangan sepadan. Selain itu, budaya dan warisan masyarakat Bidayuh menjadi asas kepada industri kreatif dan pelancongan di Serikin. Seterusnya, metodologi kajian. Pendekatan yang digunakan ialah kaedah kualitatif. Pendekatan ini fokus memahami perubahan ekonomi dan sosial mereka dan kajian ini dijalankan di Kampung Serikin Bau. Untuk reka bentuk kajian iaitu reka bentuk case study ataupun kajian case, memberi tumpuan kepada satu komuniti dan satu lokasi, menilai aspek ekonomi, sosial dan budaya dan memberi penekanan kepada peranan pasar Serikin Bau. Seterusnya, sampel kajian. Teknik yang digunakan ialah purposive sampling iaitu informan yang terpilih. Informan terdiri daripada ketua kampung, jawatan kuasa kampung iaitu JKK, ketua adat dan golongan belia. Mereka ini terpilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap ekonomi, sosial dan budaya. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen kajian yang dibuat ialah temu bual secara berstruktur, iaitu penyelidik akan menyediakan beberapa soalan dan informan akan menjawab soalan secara bebas. Segala rekaman yang dibuat akan dicatat sebagai dokumen sokongan kami. Seterusnya, pengumpulan data iaitu temu bual individu, pemerhatian lapangan secara langsung di Pasar Serikin Bau dan pengumpulan data melalui sumber primer dan sekunder. Seterusnya, analisis data iaitu melalui kaedah analisis tematik memfokuskan kepada perubahan ekonomi, penglibatan komuniti, interaksi sosial dan pemeliharaan budaya. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian kajian case yang memfokuskan kepada Kampung Serikin.
Kajian kes ini menunjukkan bagaimana industri kreatif di Malaysia mampu memberi kesan positif kepada ekonomi dan sosial komuniti tempatan, khususnya komuniti Bidayuh di Kampung Serikit. Di peringkat nasional, industri kreatif seperti filem, animasi, kandungan digital, festival seni dan kraft tangan telah berkembang pesat. Contohnya, industri filem tempatan bukan sahaja membuka peluang pekerjaan, malah membantu memperkenalkan budaya Malaysia ke peringkat antarabangsa. Begitu juga dengan sektor animasi dan kandungan digital yang semakin menyumbang kepada ekonomi negara. Selain itu, festival seni dan budaya seperti Rainforest World Music Festival di Sarawak dan Jostown Festival di Pulau Pinang membuktikan bahwa gabungan seni budaya dan pelancongan mampu menarik pelancong serta mengukuhkan identiti budaya tempatan. Dalam konteks kraft tangan tradisional, produk seperti anyaman, manik, dan hasil seni etnik di Sarawak mempunyai nilai komersial yang tinggi, terutamanya dalam sektor pelancongan. Pelibatan komuniti tempatan dalam penghasilan kraft bukan sahaja menjana pendapatan, tetap juga membantu memelihara warisan budaya. Berdasarkan kajian kes ini, implikasinya terhadap komuniti Bidayuh di Kampung Serikin amat jelas. Aktiviti seperti pembuatan dan penjualan kraft tangan di Pasar Serikin berpotensi memperkukuhkan ekonomi tempatan, menarik pelancong, serta mempromosikan adat dan budaya Bidayuh. Kesimpulannya, pembangunan industri kreatif boleh dijadikan strategi penting untuk memperkasakan masyarakat Bidayuh di Kampung Serikin dari segi ekonomi, sosial, dan pelestarian budaya. Pembintangan ini akan membincangkan mengenai dapatan kajian berkaitan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial serta peranan budaya kreatif dan pelancongan dalam komuniti Bidayuh di Kampung Serikin, Bau, Sarawak. Bagi subtema yang pertama mengenai perubahan struktur ekonomi, kajian mendapati bahawa komuniti kaum Bidayuh di Kampung Serikin telah mengalami perubahan struktur ekonomi yang ketara. Aktiviti ekonomi sebelum ini tertumpu kepada pertanian tradisional, kini beralih kepada sektor pelancongan. Kebergantungan terhadap tanaman seperti beras, lada, sawit semakin berkurang. Sebaliknya, kraft tradisional muncul sebagai sumber pendapatan yang mampan, terutamanya kepada kaum wanita dan warga emas. Statistik menunjukkan bahawa peniaga kraft di Serikin memperoleh purata jualan RM2,233 sebulan dengan keuntungan sekitar RM700, membuktikan bahawa seni dan kraft merupakan aktiviti ekonomi yang berdaya saing dan maju. Selain itu, perkembangan pelancongan telah mewujudkan peluang pekerjaan baharu seperti pengusaha homestay, pemandu pelancong dan peniaga kecil. Namun begitu, masih berdepan dengan cabaran seperti kekurangan modal dan ketidaktentuan jumlah pelancong. Hal ini menyokong pandangan bahawa pembangunan luar bandar memerlukan kepelbagaian aktiviti dan sokongan daripada pihak institusi. Tema kedua membincangkan kesan pembangunan ekonomi terhadap struktur sosial komuniti. Interaksi antara penduduk tempatan dan pelancong semakin meningkat, sekaligus mendorong kepada pemodenan serta penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian masyarakat. Golongan belia dikenal pasti sebagai pemacu utama perubahan, khususnya dalam sektor perniagaan kecil dan pelancongan. Walau bagaimanapun, perubahan gaya hidup telah menyebabkan penglibatan generasi muda dalam adat tradisional semakin berkurang. Upacara seperti gawai sowak kini jarang sekali dijalankan. Namun begitu, hubungan kejiranan dalam komuniti masih kekal walaupun tidak seerat dahulu. Bagi tema ketiga, kajian menunjukkan bahawa kraft tradisional bukan sahaja terus diamalkan sebagai warisan budaya, malah turut berperanan sebagai komoditi pelancongan dan sumber ekonomi komuniti. Dapatan ini disokong oleh pandangan ketua adat dan golongan belia.
Pelancongan budaya berkembang melalui program homestay, persembahan budaya dan lawatan adat. Namun masih terdapat potensi besar yang belum dimaksimumkan seperti pembinaan galeri budaya dan penganjuran festival tahunan. Kesinambungan budaya pula berdepan cabaran generasi muda kurang mendalami adat tradisi. Sebagai rumusan, kajian ini menunjukkan bahawa struktur ekonomi Kampung Sri Kin telah berubah dengan ketara hasil perkembangan pasar Sri Kin dan industri kraft. Budaya kreatif berfungsi sebagai struktur ekonomi dan tarikan pelancong menjadikan kampung ini berfungsi sebagai sumber ekonomi dan tarikan pelancong yang menjadikan kampung ini sebagai destinasi budaya yang unik. Walaupun pemodenan berlaku, identiti budaya masih perlu dikekalkan dan peranan belia adalah amat penting sekali dalam memastikan kelestarian pembangunan dan pada masa depan. Berikut merupakan cabaran dan juga peluang yang terdapat di Kampung Sri Kin Bau. Antara cabarannya adalah kemerosotan adat resam, persaingan ekonomi, kelemahan dari segi infrastruktur, dan ketidakpastian ekonomi dan pelancongan. Antara peluang yang berpotensi di Kampung Sri Kin Bau adalah pelancongan budaya. Seterusnya, penglibatan generasi muda, kerjasama yang strategik, inovasi dan kreativiti, dan akhir sekali, ekonomi kreatif dan juga digital. Beberapa cadangan dikemukakan bagi menyokong dan memperkukuh pembangunan ekonomi serta sosial komuniti Bidayuh di Kampung Sri Kin secara berterusan. Pertama adalah dicadangkan agar penduduk setempat diberikan latihan berterusan dalam bidang keusahawanan, pengurusan perniagaan dan pemasaran digital bagi meningkatkan keupayaan mereka mengembangkan perniagaan secara lebih sistematik dan berdaya saing. Kedua, usaha pemeliharaan dan pemerkasaan budaya perlu diteruskan melalui penganjuran program seperti kelas bahasa Bidayuh, bengkel kraft tradisional dan aktiviti komuniti bagi memastikan warisan budaya ini terus diwarisi oleh generasi muda. Selain itu, penambahbaikan dari segi kemudahan awam dan infrastruktur termasuk jaringan jalan raya, capaian internet dan penyediaan ruang niaga yang lebih teratur amat penting bagi meningkatkan keselesaan pelancong serta menyokong pertumbuhan ekonomi setempat. Akhir sekali, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan institut pendidikan wajar diperkukuh bagi memastikan pelaksanaan pembangunan komuniti dapat dijalankan secara lebih terancang, inklusif dan mampan. Sebagai kesimpulan, kajian ini berjaya mencapai objektif utama pengkaji dalam menilai tahap perkembangan struktur ekonomi serta perubahan sosial komuniti Bidayuh di Kampung Sri Kin Bau, Sarawak. Di samping meneliti hubungan antara elemen budaya seperti kraf, adat, seni dan sektor pelancongan serta ekonomi tempatan. Dalam kajian ini menunjukkan bahawa komuniti Bidayuh di Kampung Sri Kin sedang mengalami perkembangan yang positif dan progresif, khususnya dalam aspek ekonomi, aktiviti pelancongan, perniagaan kecil dan penjualan kraf di kawasan sepadan Sri Kin telah membuka peluang ekonomi baru dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah penduduk setempat. Walau bagaimanapun, perkembangan ini berlaku secara seimbang, di mana komuniti Bidayuh masih mengekalkan identiti budaya, adat resam antara struktur sosial tradisional mereka. Interaksi antara masyarakat tempatan dan pelancong luar bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, malah memperkukuhkan hubungan sosial serta menggalakkan pertukaran budaya secara positif dan terkawal. Secara keseluruhannya, pembangunan ekonomi Kampung Sri Kin adalah hasil daripada gabungan kekuatan budaya, kreativiti masyarakat serta peluang yang wujud dalam sektor pelancongan.
Kajian ini turut memberikan kefahaman kepada pengkaji bahawa sebuah komuniti masih mampu mencapai kemajuan melalui kesatuan komuniti, identiti budaya yang kukuh dan usaha kolektif yang berterusan.